Jadi dah rekod belum? Dah, Madam. Oh, dah ya? Dekat saya dia tak cakap apa-apa pun. Okey, so saya start lah. Alright, so sebelum kita start, kita tengok balik previous lesson sampai mana hari tu. Mana dia? Okay, previous lesson saya dah ajar. Okay, kita masih di 7.1 acid and base. Last hari tu saya dah masuk sampai salt hydrolysis. Okay, kalau masih ingat lah. Okay, salt hydrolysis kan dia ada 3 jenis. Kita ada daripada strong and strong, strong weak dan juga weak dengan strong. Okay, kepentingan salt hydrolysis ni adalah kita nak ambil garam tadi, kita larutkan dalam air and then kita nak tahu pH larutan garam yang pH larutan garam tu adalah kategori besar daripada 7, sama 7 atau kurang daripada 7. Okay, so kalau dia adalah dua-dua strong dengan strong, pH 7. Kalau satu strong, satu weak, kita tengok yang lebih dominan. Kalau yang masuk tu adalah strong acid, pH dia akan lebih berasid. Kalau yang dominan tu adalah strong base, pH dia akan jadi berbase. Okay, cuma cara pembuktian, tengok balik yang kita dah bincang sebelum ini. Okay, so hari ni saya nak masuk buffer. Okay, nak masuk buffer and then nak describe macam mana buffer control pH dan juga calculation. So hopefully saya boleh habiskanlah untuk buffer dalam tempoh 2 jam ni. Okay, so buffer ni dia pengiraan dia agak panjang. Okay, dia agak panjang tapi saya rasa awak boleh faham sebab awak dah biasa dengan ice table kan. Sekejap kat mana buffer? Buffer. Mana dia? Okay, sampai sini. Okay, semua dah refresh nah. Kalau ada yang baru bangun tidur nak pegang bantal busuk lagi tu, sila lepaskan sampai kita tidur. Basuh muka ke apa ke sebab hari ni nak buat banyak calculation. Okay, so first of all nak define buffer. Okay, what is buffer? Buffer solution is a solution which has the ability to maintain its pH. Buffer adalah solution yang berkebolehan untuk maintain dia punya pH when a small amount of strong acid or strong base is added to the solution. Okay, small amount ni biasanya bila kita buat calculation nanti, small amount ni adalah dalam 1 mil saja. Okay, dari segi calculation lah. Kebanyakan soalan dia akan kacau 1 mil saja. Lebih kurang 1 titik lah. Okay. Kebolehan dia maintain pH ni bermaksud katakanlah solution tadi, ini adalah buffer solution. pH-nya katakanlah 5.20. Contohlah. Okay, pH asal. Tiba-tiba kita masukkan sedikit asid. So, adakah pH ini akan terganggu? Jawapannya tidak sebab dia boleh maintain dia punya pH. Maksudnya dia tambah sikit, pH dia masih kekal 5.2. Okey, sama juga kalau ditambahkan base pula, pH dia masih lagi berjaya dikekalkan kepada 5.2. Itu maksud buffer solution. Okey. So, apakah buffer solution ataupun siapakah buffer solution ni? Okey, buffer solution ni ada 2 jenis. Iaitu acidic buffer dan basic buffer. Okey, macam mana kita nak hasilkan larutan buffer? Larutan buffer dihasilkan kalau untuk acidic, kita hanya gunakan weak acid and its conjugate. Weak acid conjugate base dia. Kalau basic buffer, kita pakai weak base and its conjugate. Okey, mungkin perkataan conjugate ni awak rasa macam mana kita nak tengok kan? Okey, dia macam ni. Ini adalah yang official ni, kita kata weak acid and its conjugate. Kalau untuk lebih mudah faham, okey, saya letak warna lain kat bawah ni. Maksudnya adalah dia gunakan weak acid
and ni pula. And its salts. Okay, conjugate base tu adalah dia punya garam. Weak acid dan garamnya. Sama juga untuk base. Weak base and its salts. Okay, so macam mana pula garam? Okay, tengok contoh kat bawah. Okay, contohnya adalah weak acid ni selalunya carboxylic acid lah. Okay, katakan saya guna acetic acid. CH3COOH. So, CH3COOH. Any weak acid. Cuma selalunya kita pakai acetic acid. Okay, ataupun sebarang COOH di belakang. Okay, ini adalah weak acid. Okay, kalau kita nak tengok garamnya, garam tu senang. Garam ni macam ni. Kalau ini adalah asidnya, garamnya adalah kita removekan H tu, kita gantikan dengan Na. Na di belakang. So dia akan jadi garamnya. Garamnya tu sebab dia adalah benda yang sama. Okay, sama kat depan ni. Cuma kita replacekan H dengan Na. So dia akan jadi garam lah. Okay, so dari segi conjugate base tu adalah dia punya daripada CH3COH dia menjadi CH3COO minus. Okay, dan conjugate base ni lah. Cuma dalam kali ni saya tulis dia punya garam. So dua-dua boleh. Okay, so macam mana kita nak hasilkan dia? Caranya adalah dalam satu bekas, okay, kita masukkan asid tadi, weak acid tadi, dan serbuk garam dia. Okay. Apabila ada weak acid dan garamnya, so ini adalah acidic buffer. Macam tu. Okay. Alright. So untuk base pula. Okay, base adalah, contoh weak base adalah, biasalah kita ambil yang paling senang, amonia. Okay. Garam untuk amonia kita boleh gunakan NH4Cl. Garamnya. Kalau kita sebut dari segi conjugate, NH3, NH4+. Okay, tapi kebanyakan soalan dia tak bagi conjugate, dia akan bagi garam dia. So dalam satu bekas, okay, kita masukkan amonia dan garamnya. So dia adalah larutan basic buffer. Okay, itu cara disediakan buffer. Okay, seterusnya kita nak bincang. Tadi saya ada sebut buffer tadi boleh control pH. Okay, so kita nak bincang macam mana, how buffer solution controls its pH. Okay, so yang ni kita sama-sama lukis. So sila ambil perhatian dan sama-sama salin dengan saya. Okay, saya akan bincang acidic buffer. Okay, yang saya sedang buat sekarang ni adalah secara kualitatif. Kualitatif ni maksudnya secara sentence ataupun secara explanation. Okey, mungkin dalam exam awak tak perlu explain sebab awak akan buat soalan objektif kan. Tetapi ia konsep explain adalah konsep kepahaman. Dia akan bagi statement false ataupun choose the one yang all the answer given are true except macam tu. Dia akan bagi twist macam tu. So kena fahamkan juga macam mana kita nak pilih jawapan yang betul. Okey, caranya adalah katakan acidic buffer yang saya pilih dalam satu bekas. Okay. So saya ada weak acidnya, okay, dan garamnya. Macam tu. Okay. So dia masukkan dalam tu lah. Okay. Secara teori apabila kedua-dua larutan tadi, kedua-dua bahan tadi dimasukkan dalam solution, dia akan menguraikan. So kita tengok equation dia. Ini adalah weak acid. Weak acid dia akan forward reverse arrow sebab dia lemah. So dia akan jadi CH3, CO minus dan H plus. Okay. Garam dia akan dissociate kepada single arrow kepada CH3, COO minus dan Na plus. Okay, salin dulu.
Okay, so dia dapati dekat sini ada apa ion yang terhasil. Okay, kita ada H+, kita ada Na+, kita ada 2 COO- kat bawah sini. Okey, 2 CO- ni katakan saya label ini 1, ini 2. Okey, kedua-dua tu adalah conjugate dia, CH3COO-. Cumanya ion CH3CO- ni walaupun kedua-duanya dia dihasilkan daripada dua compound, tetapi penghasilan daripada compound yang kedua ni daripada garam tu lebih dominate lah, sebab dia fully kan, yang ni adalah dia forwardable, dia boleh patah balik. Maksudnya ion daripada sini yang lebih banyak. Okay, itu bila kita buat calculation nanti. So sekarang kita nak tengok dari segi donation dulu. Okay, so adalah dia punya nilai pH. Okay, so katakanlah apa yang berlaku, macam mana dia maintain. Okay, katakanlah dekat sini pH asal contoh. Katakanlah 5.20. Okay, so gangguan yang pertama. When dia kena ada gangguan lah baru kita nampak macam mana dia maintain. When acid added. When small amount of acid added. Small amount ni tulis small amount. Small amount of acid added. Acid ni saya letak H+, kadang-kadang soalan boleh letak HCl dan sebagainya. As long as acid. Okay, so apa yang berlaku adalah H+ yang ditambah, H+ yang ditambah, saya tambah H+ dekat sini. Dalam bekas yang asal, dalam bekas yang asal kita ada satu H+. Ini saya buat analogi nak. Kita ada satu H+. Sebenarnya dia ada banyak lah. Cuma saya nak bagi awak nampak. Kita ada satu H+. Maka pH di bawah ini dipengaruhi oleh bilangan H+ lah, bilangan concentration H+. Sekarang ni ada satu. So sekarang ni kita nak tambahkan satu lagi H+. So apabila kita tambahkan H+, dalam solution kita jangkakan daripada satu dia akan jadi 2 lah H+ kan. Analoginya. Tetapi H+ yang kita tambah tadi, H+ yang kita tambah, ini kita panggil H+ added. H+ added akan react dengan siapa? Kalau dia plus, dia akan cari yang negatif. Negatif adalah dia akan react dengan CH3COO-. Yang mana? Yang daripada mana-mana lah. Sama ada yang pertama ni ataupun yang kedua ni. Dia tak kisah Allah. As long as CH3COO- saja. Okay, kita ambil secara general. Dia akan react dengan CH3COO-. Okay, sebab dia adalah positif. So dia akan dapat apa? Dia akan dapat CH3COOH. Okay, jadi macam mana dia maintain dia punya pH? Because asalnya ada satu H+, sekarang dia nak tambahkan yang kedua. Sepatutnya jadi 2 H+, tetapi H+ yang ditambah telah digunakan untuk diimbal balik. Okay, dia ditambah dan dia diimbal balik menjadi ion-ion dan molekul dalam tu. Jadi instead of 2+, dia masih lagi kekal menjadi hanya 1+. 1 H+. Jadi that's why pH dia masih maintain. Okay, sebab yang ditambahkan tak memberi kesan sebab dia digunakan. Okay, so macam mana kita nak tulis ayat? So pertama equation dia, okay, kita nampaklah added tadi digunakan dan dapatkan produk. Okay, so awak tulis untuk ayat. Okay, ayat yang pertama, kejap. Okay, CH3COOH is weak acid with limited degree of dissociation. Ayat pertama ni tak apa, masukkan saja. Okay, kemudian, ini kita nak buat H+ added is consumed, digunakan. While H+ in the beaker, consumed while H+ in the beaker remain constant. Okay, and then concentration of CH3COO- akan berkurang. Sebab apa dia berkurang? Sebab dia digunakan untuk react dengan H+ added. While concentration of CH3COOH pula dia akan bertambah sebab
Because of H plus added, dia akan react untuk produce acid tadi. Okay. Okay, therefore pH not much effect. Okay, kita pakai not much effect lah, ataupun setengah buku kata does not change. Dia sebenarnya kalau dia ada perubahan, nanti kita akan buat calculation. Let's say lah, daripada 5.20 maybe dia jadi 5.21. Macam tu saja. Dia masih lagi kekalkan 5.2 di depan. Kalau ada perubahan pun. That's why kita kata not much effect. Okay. Okay, itu cara dia. Boleh faham tak? Okay. Seterusnya, disturbance yang kedua adalah okay, when small amount of OH minus added. Sekarang ni kita ganggu buffer dengan cara kita tambahkan H plus. Okay. So kita ambil bekas yang baru, kita pun buatlah gangguan kepada dia. Okay. Mana tadi? Okay, ini saya ambil bekas yang baru lah, tapi saya gunakan gambar rajah yang sama, awak imagine lah. Okay, sekarang ni saya nak tambahkan OH minus. Okay, OH minus. Okay, fokus kepada H plus dalam bekas because H plus tu yang akan menentukan nilai pH. Okay, sekarang ni OH minus yang kita tambahkan, okay, kita nak tengok bila kita tambah dia, apa berlaku kepada H plus. Okay, OH minus ada, dia akan react dengan siapa? OH minus adalah base. Base akan ganggu acid, iaitu yang inilah, ini kan acid. Okay, so dia akan ganggu, dia akan ambil, dia akan react dengan CH3COOH menjadi CH3COO minus dan CO minus dan satu lagi. Allah. H2O. Okay, dia ambil ni, dia ambil H. So dia jadi H2O lah. Ditinggalkan yang belakang ni, CH3CO minus. Okay, so apabila OH minus added react dengan acid, jadi dia digunakan maksudnya bila dia digunakan, H plus dalam bekas masih lagi kekal nilainya 1. Dia tidak terganggu. So kita kata dia remain constant. So lagi sekali saya tulis CH3COH is weak acid with limited degree of dissociation. Degree of alpha. Okay. OH minus added is consumed, while H plus in the beaker, apa jadi? Dia masih kekal nilai dia, remain constant. Okay, apabila dia remain constant, bermaksud pH dia akan tidak berubah. At the same time, CH3COOH akan sedikit berkurang disebabkan dia digunakan, manakala CH3COO minus, concentration dia akan sedikit bertambah, dan pH dia pula adalah not much effect. So this is how buffer maintain the pH. Okay, ada apa-apa nak tanya dekat sini? Okay, ada satu soalan yang selalu jadi favorite student. Dia orang selalu tanya, mungkin dekat sini awak, sebab kita tak bersemuka, susah untuk awak tanya. Mungkinlah awak terfikir, OH minus yang kita tambah ni, okay, kan kita ada banyak ion dalam ni kan. Kita ada base, kita ada acid, kita ada ion yang negatif juga. Contoh H plus ni, boleh tak? Contohnya OH minus ni boleh tak react dengan Na plus dan sebagainya? Jawapannya boleh, tetapi dia adalah sikit. Jadi kita ambil yang penting saja, iaitu yang benda yang dominan yang dia react. Okay, maksud saya senang saja macam ni, awak hafal pun boleh. Kalau H plus added, dia akan react dengan
Nak tanda yang mana? H plus added, H plus dia akan ambil garam dia. Ini ataupun ini bawah ni. Bawah ni lah. Okay, H plus akan react dengan yang ini. Kalau OH minus dia akan ambil acid. Base ambil acid, acid ambil base. Macam tu. So abaikan yang lain-lain. Macam Na plus tu tak payah tengok. Okay. So yang penting adalah awak tahu macam mana dia boleh maintain dia punya pH. Okay. Alright. So ini adalah dari segi explanation qualitatively macam mana dia maintain pH. Okay. Pada soalan kini apa? Okay, ini benda yang tadi yang saya tulis dekat depan ni adalah yang perkara yang sama dekat sini. Okay, tengok dekat sini. H plus added is consumed, H plus in the beaker remain constant, pH not much effect. OH minus is consumed, H plus in the beaker remain constant, pH not much effect. Benda yang samalah, cuma ini dalam bentuk yang telah pun typing. Okay, next is kita nak tengok dari segi basic pula. How basic solution maintains its pH. Perkara yang sama. Okay, awak masih ada dengan saya ke ni? Ada, madam. Ada, madam. Ada, madam. Alright, so kita nak buat basic buffer. Okay, perkara yang sama. Saya draw dulu dia punya bekas. Bekas ni awak tak draw pun tak apa dalam exam kan. Ini just saya nak memudahkan awak faham nampak buffer bekas tu. Okay, so kita nak pakai amonia nah. Amonia dia akan dissociate kepada NH3 pula. NH4 plus dan OH minus. Okay, weak base dia. Garam dia kita ambil NH4Cl kepada NH4 plus dan Cl minus. Okay, ingat buffer daripada weak base dia dan juga garam dia untuk base. Okay, so sama juga kita nak buat gangguan yang sama. Macam mana dia boleh kontrol. So ayat yang pertama adalah gangguan yang pertama, when small amount of H plus added. Okay. Cuma dalam buffer, tadi kalau acid kita fokus kepada ion H plus sebab H plus itu yang akan mempengaruhi acidity. Tetapi dalam base yang mempengaruhi acidity dia adalah bilangan OH minus. Okay, OH minus yang mempengaruhi acidity dia. Cumanya kita akan tukar balik kepada pH lah, kita tak pakailah POH. Okay. Okay, seterusnya adalah kita tengok ion yang terhasil. Kita fokus kepada ion NH4 plus ni dengan yang ini. Okay, yang akan diganggu apabila ditambahkan acid dan base. Okay, so saya nak buat equation. Bila kita tambahkan acid, yang awak boleh buat dulu. H plus added. Okay, akan react dengan siapa? Dia akan react dengan amonia. Acid akan ambil base. So, dia akan dapatkan amonium balik. Okay. So, tulis perkara yang sama. Tadi kita buat acid, now kita buat base. Ammonia is weak base with limited degree of alpha dissociation. Okay. Then H plus added is consumed. Okay. So what happened to the OH in the beaker? OH minus in the beaker while OH minus in the beaker remain constant. Okay, tukar kepada sebutan OH minus pula. Nah, tadi kan H plus. So kalau OH minus tu tidak mengalami perubahan, maksudnya pH dia akan kekal sama. Tapi sebelum tu tuliskan juga concentration of NH3 akan berkurang kerana dia react. Concentration H4 dalam bekas akan bertambah kerana dia terhasil. As a result, pH not much effect.
Okay, so saya masukkan dekat sini H plus added. Dapat nak? Boleh faham kan? Okay, gangguan yang kedua, kita tambah base. When small amount of OH minus added. Apa message? Okay, OH minus added. Okay, dia akan ambil siapa? Dia akan ambil amonium. Okay, ion-ion lain tu walaupun boleh diganggu, abaikan saja. Kita ambil yang penting. So dia akan jadi NH3 dan H2O. OH minus akan ambil satu hidrogen jadi H2O. Okay, sama juga tulis NH3 weak base with limited degree of dissociation. OH minus added is consumed while OH minus in the beaker remain constant. Okay. As a result, NH4 plus akan decrease and NH3 will be increase sebab dia ditambahkan. As a result, pH not much effect. Okay, selesai. Okay, boleh? Faham tak? Okay, so saya tambah dekat sini. Ini bekas lain lah, saya gunakan gambar yang sama. OH minus added. Jadi guna bekas lain lah sepatutnya. Okay. H plus added, OH minus added. Boleh. Okay. H plus added, ambil yang ini. OH minus added, ambil yang ini. Okay, boleh nak? Okay. Ini nombor 1, ini nombor 2. Sekejap kita tulis bagi dia clear sikit gambar ni. H plus added, ambil ini. Okay. Okay, ini adalah benda yang sama. Okay, ini sama jugalah. Added, consume. OH remain constant, not much effect. OH minus constant, beaker remain consume constant, not much effect. Okay, ini adalah soalan nombor 16. Okay, soalan tutup. Define buffer solution, boleh tengok kat depan. Okay, soalan dia explain how buffer maintains the pH. Yang tadilah yang saya ceritakan tadi. Sama saja. Okay. Ini pun sama. Awak boleh gariskan je lah. Sini ada pembetulan sikit. Okay, dia kata dekat sini H plus added is consumed while H plus in the beaker. Tukarlah kepada OH minus sebab dia adalah basic buffer. Kita sedang pakai basic buffer. Okay. Tukar dekat sini. Yang kalau acidic buffer dia pakai H plus, kalau basic buffer dia pakai OH minus. Okay, typing dia tersalah. Betul kan pada bahagian B ni. Okay, alright. Seterusnya, tadi kita buat kita cerita pasal buffer dan macam mana fungsi buffer itu berlaku. Okey, seterusnya adalah kita nak buat pada pengiraan. Okey, pengiraan yang pertama adalah saya nak kenalkan awak dengan Henderson-Hasselbalch equation. Okey, hari tu dalam chapter 7 ni kita mula-mula kita dah belajar 4 formula kat depan kan? 4 formula yang kita buat calculation dulu, lepas tu ada KA, KB semua. Ini adalah sambungan dia punya equation. Nanti bila habis 7.1 kita list balik all the equation yang ada kat sini.
So this is the equation yang kita namakan Henderson-Hasselbalch equation. Okay. Kegunaan equation ni adalah untuk mengira buffer. Kita jawab tulis kegunaan dia adalah untuk to calculate pH buffer. Apabila kita detect tu adalah bila kita baca soalan and then dia kata this is a buffer solution. Calculate the pH. So awak terus kena ada dekat minda awak kena guna buffer punya pH, buffer punya Henderson equation. Okay. So first of all kena baca soalan dan detect ini adalah buffer solution ataupun tidak. Bila dah tahu dia adalah buffer baru kita boleh guna formula ini. Okay, formula ni pula diasingkan. Kalau untuk acidic ini formula dia, pH sama dengan pKa tambah log conjugate base over weak acid. Okay, take note dekat sini, pKa macam mana nak kira pKa? pKa adalah pKa sama dengan negatif log Ka. Biasanya soalan akan bagi nilai Ka, kemudian awak negatif logkan, masukkan dalam sini. Okay. Log conjugate base adalah, concentration conjugate base adalah kita ambil take concentration from salts. Ambil nilai concentration garam yang diberi dalam soalan. Sebab garam tu adalah dia punya conjugate base. Okay. Weak acid ni, acid punya concentration lah, concentration weak acid yang biasa. Okay. So apabila kita detect soalan adalah basic buffer, kena gunakan POH. Okay, dia beza kat depan sini. This is pH, this is POH. Okay. Kalau kita gunakan POH, awak akan dapat nilai Kb. Jadi dia akan mengira nilai PKb. PKb adalah PKa pula. PKb. PKb sama dengan negatif log Kb lah. Okay. Sama juga conjugate acid ni awak ada kena ambil take concentration from salts dia. From salts yang dia bagi. Contohnya dia bagi concentration of ammonium chloride 0.2. Ambil yang itu. Okay. Okay. Tak habis lagi. Disebabkan basic buffer kita mengira POH, soalan akan tanya pH. Kan? So awak dah dapat POH, awak kena teruskan lagi. pH sama dengan 14 tolak POH. Baru awak dapat nilai pH. Kita kena combine dengan yang sebelum ini. Okay. POH ini ambil daripada jawapan sini. Sini, bawa masuk sini. Cumanya pengiraan POH dia adalah agak panjang disebabkan dia adalah buffer. Okey, dapat nah? Okey, kita cuba soalan. Okey, soalan tutorial nombor 7. Okey, tengok soalan tutorial nombor 7. Okey, soalannya adalah calculate pH of buffer solution. So yang ni dia clear sebab dia kata calculate pH of buffer. So senanglah untuk awak detect. Dan bila dah tahu je pH of buffer, kena ingat Henderson-Hasselbalch equation. Cuma kena identify acid ataupun basic. Okay, dia kata containing 100 ml 0.2 molar acetic acid and garam dia. Nampak? So dia bagi dalam bentuk 5 gram. Maka awak kena cari concentration dia dulu. Okay, cuba buat soalan yang pertama. Ada kat sini. Saya dah pisahkan. Okay, awak cuba kejap dalam 3 minit baca dan cuba fikir dulu. Macam nak cari ni. Dalam 100 ml. Okay, so kita dah tahu pH buffer kan? Buat equation buffer Henderson. pH sama dengan pKa. Mana nilai Ka? Dia bagi tak? Ni Ka di bawah. Ini nilai Ka dia.
KA dekat B ni digunakan juga untuk KA pada A sebab dia menggunakan solution yang sama, asid asetik juga. Okay, 1.8 dan 10 negatif 5. pH sama dengan pKa. Okay, tengok saya buat. Tengok kejap. Log. Okay, tadi dia ada tulis conjugate acid over weak base kan. Tetapi apabila kita menulis benda yang kita dah tahu komponen dia, kita tak boleh lagi menulis conjugate tu. Kena gantikan terus. Okay. Saya kata ambil salts kan, salt ke concentration salt. So kita ambil CH3 COO minus bahagi CH3 COOH. Okay, nilai ini tengok sini betul-betul. Yang ini saya kata ambil daripada salts punya concentration. Kita kena kira concentration salt, tak boleh ambil pecahan daripada asid. Sebab apa? Sebab macam ni, bila dalam bekas tadi, okay, CH3, COO minus, COH, dia akan dissociate kepada CH3CO minus tambah H plus. Garam pun akan dissociate juga kepada CH3COO minus tambah Na plus. So kita nampak ada dua ion CO minus dekat sini. Tetapi yang lebih dominan adalah yang datang daripada garam sebab dia fully dissociate. Okay, jadi sebab tu kita ambil concentration conjugate tu daripada garam. Boleh So kita kena ambil yang ini. Sama juga untuk base, kita ambil daripada garam. Tapi kita tulis CH3COO minus, kena tulis dalam bentuk conjugate. Tak boleh tulis dalam bentuk garam. Okay, sambung, selesaikan. Ka tadi 1.8 darab 10 negatif 5. Okay, siapa yang dah selesaikan boleh maklumkan jawapan. pKa adalah negatif 5.23 molar betul madam? Berapa? 5.23. Betul. Betul. 5.23. Yes, thank you very much. 5.23 betul. Okay, so siapa yang dah selesai boleh pergi ke soalan belakang nah. Meanwhile saya ceritakan kat sini, okay, negatif log pKa, negatif log 1.8 darab 10 negatif 5. Okay, tambah log. Okay, bawah sini, asid ni kita tahu 0.2, selesai. Sekarang ni garam tu kita tak tahu berapa sebab garam tu dia bagi dalam 5 gram. Okay, jadi kita nak tahu berapakah concentration untuk garam ni, conjugate ni kan. So kita kena cari, kita ada bilangan mole over volume. Cari melalui mole over volume. Okay, cari mol dulu. Mol bagi garam tadi. Okay, mol dia kita ambil 5 gram bahagi 82. Molar mass dia, so saya dapat 0.061 mol. Okay, so nak cari concentration dia, ambil mol tadi, mol yang garam tadi bahagi dengan 100 bahagi 1000, cari dalam liter kan. So awak akan dapat 0.61 molar. Replace dalam ni, 0.61. So awak sepatutnya dapat 5.23. Okay, kalau dah dapat, teruskan kepada calculation berikutnya. Madam, kalau guna apa? Kalau kita guna yang concentration, kita buat equation tu, lepas tu kita bracketkan bagai semua tu, lepas tu kita masukkan equation pH equal to negative log H plus. Macam mana tu? Saya tak boleh nampak. Awak send dekat saya nanti cara awak. Okay. Tapi macam tu lah, dia satu kena hati-hati. Kalau kita masukkan banyak dalam satu equation, macam kita terus kira kan, dia jadi takut nanti calculation awak tu banyak sangat nak bracket dekat awak punya calculator tu, takut salah. That's why saya asing-asingkan. Okay, tak apa, awak tunjuk nanti awak tunjukkan. Okay, as long as jawapan awak 5.23 saya terima. Dan pastikan walaupun dapat 5.23, pastikan pengiraan itu adalah logik. Tak nak yang bila kira-kira, terdapat samalah, dia tak ada sequence yang betul, tak terimalah. Sequence tu mesti betul dan dapat jawapan yang tepat. Okay, alright, seterusnya cuba 17B. Okay, apa soalan ini? No salts.
Calculate pH of 0.2 molar acetic acid if there were no salts present given Ka. Okay, apa masalah ni kalau tidak ada salt? Ada kaitan ke tak ada kaitan dengan ayat ini? Ada kaitan. Apa kaitannya? Okay, dia macam ni. Kalau acetic acid CH3COOH nak cari pH dia berapa? Dengan acetic acid yang ada garamnya. Nak cari pH-nya berapa? Beza ke tak beza? Beza. Okay, macam mana nak cari yang pertama dengan yang kedua? Apa beza dia dan macam mana nak cari pH dia? Siapa ada pandangan? Siapa nak share? Asal ada yang tahu ni tapi tak nak bagi tahu ya. Okey, saya ceritakanlah nak percepatkan Okey, yang pertama, tak nak yang ya. Siapa tu? Siapa tadi nak cuba? Cuba bagi pandangan. Saya nak dengar dululah. Anyone? Tengok awak faham ke tak ni? Guna ice table madam. Untuk yang pertama kan? Kenapa kena guna ice table? Kenapa kena guna ice table? Cepatlah. Apa beza? Sekejap lagi saya tambah satu lagi situasi lah. Sekejap saya tambah satu lagi. Awak kena pandai identify ni nombor 3. HCl pula. Saya nak cari pH. Okey, tengoklah saya cerita macam ni Tengok. Okey, yang pertama adalah, yang pertama ni macam mana nak cari pH untuk CH3CO- acetic acid dan dia ada nilai Ka. Okey, saya dah bagi tahu kan, kalau dia adalah weak acid dan ada nilai Ka, maksudnya pH dia kena gunakan ice table macam kawan awak sebut tadi. Pengiraan sebelum ini. Cumanya soalan ini dia sengaja kelirukan awak dengan kata no salt present. No salt present tu maksudnya diri dia sajalah acid, weak acid biasa. Cari gunakan ice table. Cari nilai X, buat Ka dia semua. Okey. Apa beza dengan nombor 2? Nombor 2 ni dia bagi weak base dan garam. Apabila weak base dan garam, dia dah jadi buffer. Okey? Ini weak acid biasa. Bila jadi buffer. Bila buffer, kita tak boleh lagi gunakan yang macam sebelum ni. Dia kena gunakan Henderson-Hasselbalch equation. H equation. Saya tulis pendek lah, awak tulislah panjang. Henderson-Hasselbalch equation. Sebab dia adalah buffer. Okey. Yang ketiga pula, yang ini dia tak ada nilai Ka sebab dia adalah strong acid. No Ka. Apabila dia no Ka, pH ni macam biasa je. pH sama dengan negative log H+. So ini yang paling mudah sebab dia complete dissociation. Okay, jadi apabila awak baca soalan, first of all kena tengok apa ada dalam bekas. Sama ada dia strong acid, weak acid ataupun dia buffer. Kena identify dulu. Dan baru kita boleh pilih cara untuk cari pH. Okay, cuba selesaikan pH untuk soalan nombor 17B. Cari guna ice table. Okay, sambil-sambil saya tulis, awak pun buat dia. Di ice table ni letak kat sini lah concentration, senang identify. Okey, boleh buat assumption ke tak boleh buat assumption ni? Boleh kira lah? Boleh lebih Okey, kalau lebih terima kasih. Saya tak tolong kira ni, boleh Okay. Kita nilai dia kurang dari 4%, so kita boleh buat assumption.
Okey, masukkan X kuasa 2 bahagi 0.20 tolak X. So since dia boleh buat assumption, awak boleh katalah KA very small, assume 0.20 tolak X sebagai 0.2 only. Okay, sebab dia punya alpha tadi less than 5%, valid for assumption. Ini kena check dulu tau. Okay, nah? So kira balik. X kuasa 2 replace 0.2 saja. So carikan nilai X. Okay, kira kan? X tadi adalah X tadi merujuk kepada juga nilai H3O+. Okay, tolong share dengan saya nilai X. 1.9 eksponen negatif 3. Okay, alright, thank you. 1.9 darab 10 negatif 3 molar. Letak molar lah sebab dia adalah concentration. Nah, so gantikan. pH sama dengan negatif log H3O+. Okay, berapa nilai dia? Untuk mengelakkan sedikit kekeliruan atau kesalahan dalam pemilihan jawapan, ambil 2 decimal places nah. Lebih baik nah. 1.9 berapa ataupun 1.89 ke 1.88 ke, jangan round off dia lah. Okay, ni tak apalah, nanti tengok balik. Okay, so berapa nilai dia? Share dengan saya dia punya nilai 2.72. berapa? 2.72. Thank you. 2.72. Thank you. Betul. Okay, boleh ya? So faham ya? Apabila baca soalan, identify jenis pengiraan yang awak perlu pilih. Sebab dia boleh, soalan ABC tu macam saya cakap lah, dia bagi pilihan kepada jawapan pengiraan yang awak pilih salah juga. So awak akan ada tendensi untuk memilih jawapan yang ada, awak kira macam betul lah sebab ada dalam ni, tetapi method yang awak guna tu adalah salah. So kena hati-hati. Okay, next. Ini kita nak tengok. Tadi saya cerita dari segi kualitatif, iaitu kita kira, kita jangkakan, kita kata not much effect, kita tak tahu exact value kan, kita secara teori saja, not much effect, tak tahu nilai exactly berapa. So sekarang ni kita nak kira, kita tengok calculate pH of buffer after the solution. Dia minta kira ayat dia ni, calculate pH of buffer after addition. So dia nak tambahkan banyak ni. Okay, so yang ini pengiraan dia agak panjang. Kita rehat kejap dalam masa 10 minit. Okay, rehat 10 minit, nanti saya sambung. Sekarang ni saya sambung balik pukul 11. Okay, boleh pergi toilet ke apa dulu. Sebab yang ni dia panjang, nanti awak tak sempat nak ke toilet dan sebagainya. Okay, 10 minit rehat. Pukul 11 ke pukul 10 madam? Sekarang pukul apa? Jam pun tak tengok lah. Pukul 10. Pukul 10. Okay, pukul 10 saya start balik. Pukul 11 pula. Ini bukan 10 minit. Rehat 10 minit lah. Okay. Sambung balik nanti pukul 10. Madam, Ya. nak tengok yang solution yang sebelum ni boleh tak soalan B? Boleh? This one? Ya. Thank you, Okay. madam. Alright.
Okey, jom kita sambung. Ini tadi. Okey, dah habis rehat. Tarik nafas sekejap. Okey, masih ada kan semua orang? Semua ada kan? Ada lagi ke? Ada. Okey. Alright. So pengiraan seterusnya adalah kita nak buktikan secara nilai, secara calculation, betul ke yang kita kata pH not much effect tadi tu? Okay, so kita nak tengok dalam bentuk nilai pula. Okay, caranya adalah, okay, dengar betul-betul saya nak explain supaya awak tak confused Okay, dia macam ni. Macam mana saya nak mula? Dia soalan ni adalah dia adalah kesinambungan daripada soalan A dengan B nah. So kita akan gunakan nilai yang sama. Saya bawa balik dekat sini. Dia nak buat stable. Kat mana saya nak lukis ya? Tak apalah, bolehlah sini. Sekejap. Tak muat. Saya lukis sini. Nanti sebelah sana nak buat stable. Okey, ini larutan buffer. Okey, daripada soalan depan ni tadi, soalan A nah. Okay. So buffer ni dia ada CH3COOH di mana dia mengurai kepada CH3COO- dan H+. Saya tak letak water nah. Ada water pun tak apa, tak ada pun tak apa. Garam dia CH3CONA kepada CH3COO- tambah Na+. Okey. Daripada pengiraan yang pertama, kita kira tadi pH bagi buffer ini adalah tadi kita dapat dekat sini 5.23. Nah, okey, bawa dia ke soalan belakang. Buffer tadi kita dah kira 5.23. Okey, di mana nilai yang diberi adalah untuk concentration bagi asid, sorry saya bawa balik belakang, 0.2 molar. Kat sini 0.2 molar. Okey, concentration bagi garam, okey ini kan, yang garam ni kita kira 5 gram tadi, kita dah dapat dah 0.61 molar. Okey, so 0.61 molar ni tulis dekat sini, 0.61 molar. Kita ambil yang conjugate dia. Okey, kemudian kena tahu juga bilangan mol. Okey, bilangan mol untuk garam tadi kita dah kira, sorry kalau awak pening saya pusing-pusing ni. Untuk garam tadi 0.61 mol, bawa pergi depan. 61 mol. Okey, so kejap lagi kita kena cari mol untuk asid pula. Okey, kenapa kena cari semua tu? Okey, nanti saya cerita balik. Okey, sekarang ni sistem ini yang asalnya 5.23 ini telah diganggu. Okey, gangguan yang macam mana? Di mana dia tambahkan asid. Okey, asid yang dia tambahkan ni ada nilai concentration dia iaitu sebanyak, kenapa dia tak pergi? Okey, sebanyak mana dia? 1.0 mil, 1.0 mil dan 0.01 molar. Nanti kita kena cari mol. Okey, jadi kita akan buat equation untuk dia punya gangguan dia di mana H plus added akan react dengan CH3COOH menghasilkan CH3COO CO minus COOH. Okay, so yang ini yang awak jadikan dia istable. Buat istable dulu. Dan istable ini adalah istable mol. Tulis dekat sini dalam bentuk mol. Sebelum ni saya buat dekat awak, istable yang saya gunakan adalah dalam bentuk istable concentration ataupun pressure. Saya tak ajar lagi istable mol. Cumanya saya kata untuk orang yang nak buat mol bagi soalan-soalan sebelum ini tak ada masalah kan. Okay. So sekarang saya nak sebab kita takut kita confuse apa yang kita sedang buat. So highlightkan dekat sini, istable awak adalah dalam bentuk mol. Okay. So ICE kan dia. Okay. Mungkin awak terfikir kenapa nak pakai mol?
Tak boleh ke masuk nilai concentration yang sedia ada? Jawapannya tak boleh. Sebab yang react nanti dia bukannya concentration, bilangan mol yang akan react. Ya, okay? Jadi bilangan mol tu yang perlu dikira. Okay. So H plus added, kita kena kira berapa initial H plus added. Mol dia. Okay, cari mol untuk H plus added sekarang. Mol H plus added. So saya kena kira dekat sini. Ni nah. Mol H plus added. So kita ambil MV over 1000 lah. H plus tu adalah ini saya pakai apa? NaOH. Ini HCl. Alamak dah lukis dah. Tukar sini tukar. Tak perasan. Ini HCl. Tukar Sat. Sini kita pakai NaOH. Tukar Sat. Sebab saya dah tulis dah dekat sini. Nak padam balik. Tukar sini HCl. Okey, kira bilangan mol dia 0.01 bahagi darab 1 bahagi 1000. So bilangan molnya adalah 1 kali 10 negatif 5. Okay, so ini initial mol iaitu mol yang kita tambahkan. Okay, so saya masuk sini 1 kali 10 negatif 5. Okay, dapat? Okay. Bilangan mol of CH3CO minus. Okay, bilangan mol of CH3CO minus adalah yang ini, yang ada dalam bekas tu. Kita dah kira pada soalan sebelum ini. So masuk 0.061. Okay. Next, cari bilangan mol bagi asid. Okay, ambil MV over 1000. 0.2. Bekas tadi berapa mil? Tengok bekas berapa mil? Bekas adalah 100 mil. Okay. 100 mil adalah jumlah bekas. Jumlah bekas ni. 100. So, darab 100 bahagi 1000. Kirakan. Kosong poin 12. 0.12. Saya dapat 0.02. Macam mana? Kan? 0.2 kali 100 bahagi Medium 1000. 0.02. 1.02 kan? Okey. So 0.02. Okey, dah. Okey, itu adalah initial. Okey, sekarang kita nak tengok changes. Changes ni dengar betul-betul, dengar Sat. Okey, letak pensel Sat. Okey, changes ini, kalau yang sebelum ini kita tengok perubahan dia punya nilai X semua tu kan. Sekarang ni, X tu adalah benda yang limit reactant. Sebab kita sekarang guna mol, kita nak tengok yang limit reactant. Okey, limit reactant adalah bilangan mol yang kecil. Bilangan mol yang kecil adalah yang inilah. Ini bilangan mol yang kecil. Maksudnya bila dia masuk, bilangan mol dia kecil, dia yang akan habis digunakan. So that's why kita akan masuk nilai dia. Negatif 1 kali 10 negatif 5. Inilah dia punya X. Negatif 1 kali 10 negatif 5 tambah 1 kali 10 negatif 5. Sebab kita sedang menggunakan konsep mol. Negatif-negatif tu macam dia setelah reactant, positif tu adalah produk. Okay. So daripada sini, didapati, that's why tadi saya kata H plus added consume. Sebab apa? Sebab H plus yang kita tambah ni, H plus yang kita tambah ini, kemudian habis digunakan, so dia akan dapat kosong dekat sini. Sebab tu kita kata H plus added consume. Okay. So awak kira pula untuk yang sebelah sini. Yang lagi dua tu. I stable yang ini kena jadi 4. 4 nah. ICEM. Kena tambah dekat sini. ICEM. Okay, kenapa M? Sebab ice yang atas ni saya gunakan konsep mol. Last kali kita kena cari concentration.
last kali kena cari molarity dia sebab nak masuk dalam equation nanti. So kena tambah satu lagi kotak di bawah, molarity dia. Concentration. Sebab ice table dia dalam bentuk mol. Okay, so yang ini molarity dia kosong lah sebab mol dia dah kosong. Ini yang menunjukkan dia adalah consume. Okay, kemudian cari tolak Sat 0.061 tolak 1 kali 0 negatif 2 tu. Okay, saya dapat dekat sini nilai dia tolak pun kecil je kan. So saya dapat 0.06099. Yang ini 0.02 tambah 1.5 ni 0.02001. Okey? Dapat? Boleh nak? Okey, bila sampai dekat sini, kita hanya tahu bilangan mol. Okey. Kemudian kita kena cari concentration akhir sebab kita hanya mengira mol. So untuk concentration, ambil mol tadi 0.06099 bahagi dengan, okey, dekat volume ni kena hati-hati. Tadi volume asal adalah 100. Volume asal adalah 100. Tapi sekarang ni dia tambahkan 1 mil. Jadi 101. Okay, per dengan 101. Okay, kira. Per dengan 101 bahagi 1000. Bilangan volume dia tu. Awak kira kan Sat? Dia tak banyak perubahan dia sebab dia sikit kan. Tapi kita nak buktikan. So yang ni saya tarik panjang sikit. Sama dengan berapa? Okay, kita kotakkanlah bagi nampak clear sikit. Okay, berapa concentration bagi CH3COO minus? Siapa dapat? Kosong 0.6039. Okay, 0.06039. 4 lah nak, molar. Thank you. Satu lagi. Letak unit dia supaya awak clear apa yang sedang kita buat. Bila kita guna ice table mol, pastikan ada empat line. ICE dan last tu molarity. Kalau ice table kita dalam concentration 3 saja, ICE saja. Kalau ice table dalam pressure pun 3, ICE. Kalau guna mol, tambahkan satu lapisan lagi. Okay, concentration bagi yang satu lagi, acid. 0.198 mol. Thank you. Mol? Molarity. Lah. Okay, thank you. So tengok dekat sini sama-sama, berhenti kejap. Okay. Pada penghujung reaction, selepas semua mol tadi habis digunakan, apa yang masih tinggal dalam bekas? Apa yang masih tinggal dalam bekas tu adalah pada yang last ni lah, final dekat sini. Final ice table ni, apa yang tertinggal? Dalam bekas, dia masih lagi ada garamnya dan juga weak acidnya. Dia masih lagi ada dua komponen yang dalam ni, iaitu weak acid dan salts dia. So sekiranya larutan lagi masih mengekalkan weak acid dan salt, maksudnya dia masih lagi buffer. Okay, dia masih lagi mengekalkan sifat buffer. So kita nampak dekat sini dia maintain as a buffer. So disebabkan dia masih lagi buffer, macam mana nak kira pH? Kena gunakan Henderson-Hasselbalch. Okay, bila once awak detect buffer, okay, terus bagi Henderson, pH sama dengan pKa tambah log, ambil balik, ya. Concentration CH3CO minus dan 0.604 Tak, 0.0. Betul dah yang ni? Salah ke? Check balik nah. Yang atas ni kot saya tersalah tulis ni. Ni kosong ni. 0.6099. Check balik. Tidak. Okay. Salah ya? Salah yang ni? Ni salah ke? Ya, ya. Okay. Lagi sekali 0.? 0.604.
604. Okay, thank you. Yang ni betul lah? Okay, thank you. Tadi apa? CH3COO minus garam dia bahagi CH3COOH. Okay, awak masukkan balik nilai daripada final ice table tadi. Dekat sini KA dia tadi negatif log 1.8 darab 10 negatif 5 tambah log. Okay, ambil concentration daripada ice table yang final tu. 0.604 bahagi 0.198. Okey, cuba kira berapa pH selepas dia ganggu. Okey, siapa nak cuba? RM5.23 madam. 5.23. Okay, thank you. So betul lah sebab tengok asal ini before tau. This is satu ni before lah. Masa sebelum diganggu dia adalah 5.23. Selepas dia tambahkan H+, kita dah buktikan secara calculation dia masih lagi mengekalkan 5.23. So itulah yang dikatakan pH buffer not much effect. Kalau dia nak berubah pun 5.23, jawapan ni maybe 5.22. Sikit saja. Not much effect lah, dia masih lagi 5.2. So daripada sini bermaksud awak berjaya membuktikan bahawa dia adalah sama ataupun not much effect. Boleh? Ini cara dia lah melalui calculation. Jelas nak? Okay. Yang ini kita kira gangguan daripada HCl. So saya tukar ni nah HCl nah. Sorry tadi saya dah tertulis, saya tak perasan di atas. So sekarang ni awak teruskan dengan kalau kita ganggu NaOH pula. Benda yang sama, cuma kita nak buktikan gangguan OH minus pula adakah dia mengubah. Jawapan dia awak dah tahu. Iaitu dia mesti tak berubah. Cuma kita kena buktikan melalui calculation. Okay, awak cuba pula. OH minus. Jawapan saya tak nak tanyalah sebab lebih kurang je. Nak bukti. Kalau awak buat, awak dapat sama, awak sedang berada di jalan yang benar. So, saya tolong tulis kat sini maklumat dia nah. Dia maklumat dia sama je kan? Dalam bekas tadi. Saya tulis baliklah sebab nak tengok kat sebelah sana susah. So, saya ada CH3COOH. Okay, pH asal ini kita ambil bekas yang lain lah nah. Kita jangan ambil bekas yang kita ganggu tadi 5.23. So dekat sini mol dia kita dah kira 0.061 mol. Okay, betul kan? Yang ni kita dah kira mol dia 0.02 mol. Tak payah kira lah sebab dia dah ada kat depan. Okay, next is kita nak masukkan OH minus. H minus ni sebanyak 1.0 mil 0.01 mol lah. Okay, cari dulu mol OH minus ni. MB/1000. Mol. Sama juga kan nilai dia. 1 kali 10 negatif 5 mol juga. Okay. Apa nak buat? Stable. OH minus added. Tukar equation lah nah. Tadi H plus added kan? OH minus added. Okay, H2O ni abaikanlah nanti. Mol.
ICE, last kali concentration. Okay, dah masukkan ke tu? Tolak dengan mol yang kecil. Tolak. Okay, so sebelah added ni confirm habis digunakan. So consume, semua habis. Okay, sebelah sini gunakan. Kiralah berapa? Cepat. Okay, saya tulis jawapan saya. Kalau saya tersalah, bagi tahu ya. 06011. So dekat sini, ambil volume dia, boleh tulis dekat sini supaya awak tak confuse. 101 mil. Saya tambah dekat sini. 101 mil tau. Sebab dia adalah 100 tambah 1 mil. Okay, macam biasalah macam tadi awak bahagikan dekat sini. Okay. Jadi, berapa concentration? Boleh share dengan saya awak dapat berapa? Kosong 0.198. Thank you. Okay, satu lagi. Kosong 0.595. Sampai 595. Kita lari sikit je. Ada tak jawapan lain? Ada 0.604. Ya. Okay, betul. So check balik nah. Mungkin bila kita tekan banyak kali kalkulator, dia nombor tu banyak pula kan. So hati-hatilah nah masa mengira. Aduh. Sorry. Okay. So lagi sekali, apa yang tertinggal dalam bekas, apa yang masih lagi dikekalkan sistem itu, sistem itu masih lagi mempunyai weak acid dan salts dia. Okay, conjugate base dia. So sekiranya dia masih lagi mengekalkan benda yang sama dalam bekas, bermaksud dia masih lagi bersifat buffer. Okay, so gunalah Henderson-Hasselbalch equation, teruskan pengiraan. pKa tambah pKa pula. Ini contoh untuk Medium. Ya, silakan. Medium silap yang tu. Equation yang atas tu. Atas 0.604. Yang mana? Oh, atas ni. Atas ni ke? Yang 0.06011 tu. Sini, mol dia. Silap. Sepatutnya? 0.06101. Sekali. 0.06 101. 101. Macam tu? Okay. Yang lain sama nah? Yang lain sama kan? Madam. Okay, thank you. Yang bawah ni semua betul dah nah? Masuk nilai? Okay.
pKa tambah log, masukkan CH3COO minus bahagi CH3COOH. Okey. Teruskan pengiraan. Negatif log 1.8 darab 10 negatif 5 tambah log mana atas 0.604 bahagi 0.198. Okey, berapakah nilai dia? Itu salah ya. 0.06101. Okey. Okey, kirakan adakah masih sama 5.23 atau sedikit berbeza? Atau lari langsung? Okey, siapa nak share? Masih sama madam. Masih sama. 2.3 juga ke? Ataupun 5.22? 5.229, 23. 2.3 juga. Okey, sama jugalah. So dekat sini terbuktilah bahawa pH buffer selepas penambahan adalah masih sama dengan pH buffer sebelum penambahan. So as a result, pH not much effect. Okay. Alright, so maksudnya awak berjayalah membuktikan bahawa apa yang kita cerita secara kualitatif, secara explanation tadi adalah sama dengan hasil pengiraan yang kita buat secara nilai. Kita dapat juga. Okay, very good. So selesailah untuk buffer, ada lagi tak? Okay, so ada satu soalan PSPM dekat sini. Ada banyak soalan nanti saya share kat kita. Ini saya bacakan sajalah, okay. Calculate pH of buffer prepared by adding 5 gram of sodium acetate. Ni dah bagi dah sodium acetate ni, garam dia, to a 20 ml 0.2 molar acetic acid. Soalan pertama, what is the pH of buffer after adding? Maksudnya dia nak pH selepas dia tambahkan. So bukannya before dia tambahkan, after adding. So maksudnya yang ini awak kena gunakan ice chamber dalam bentuk mol sebab pH selepas dia tambah, bukan pH buffer. Oh, dia ada dua soalan lah. Ini satu. Tengok, saya pun dah ni. Okay, yang pertama ada dua benda. Satu, calculate pH of buffer. Yang kedua, what is the pH of buffer after adding? pH yang kedua selepas dia tambah. So jawapan dia dah ada. Maksudnya pH dia tak berubah lah tu, 4.83 juga. So awak buktikan. Okay. Okay, kemudian ada latihan buffer, nanti saya share, ada 3 soalan dekat sini, awak boleh tengok. Kemudian satu lagi, saya akan update soalan dekat website ni. Soalan saya dekat website, Pasia kan, kejap saya buka sat. Okay, mana dia? Sorry, dah tertekan benda lain. Okay, saya nak terlive lagi. Kenapa saya tak boleh tekan tempat lain? Sekejap tak live. Okay, sekejap. Okay, dengar tak saya? Boleh Dengar madam.
Okay, alright. So dekat sini ada pada soalan ni, Reminder. mana bank soalan? Okay, bank soalan ni ada pasya dalam ni. Pasya PSPM kan. Tapi pasya PSPM ni yang saya bagi ni adalah yang scan punya. Dia ada soalan yang tak masuk. So saya akan update nanti. Saya akan update dalam ni. Dia ada banyak macam yang ini. Ni pasya. So dia ada baru sampai 15 soalan saja. So saya akan tambah lagi. Nah, so dalam dia ada soalan buffer dan juga soalan-soalan untuk nilai KA, KB dan sebagainya. Okey, saya nak awak buat dua benda tau. Satu adalah soalan Chem Buddy. Okey, sebab Chem Buddy ni dia nak bawa awak kepada pattern soalan. Okey, pattern macam mana kita nak handle soalan objektif. Okey, apa trik-trik yang ada dalam soalan objektif. So itu awak kena buat untuk pattern, untuk format. Okay, at the same time, awak kena enhancekan cara kerja awak tu macam mana nak dapatkan jawapan yang betul. Therefore, untuk kukuhkan, untuk strengthenkan awak punya pengiraan, awak kena buat pasya. Okay, ini untuk strengthenkan awak punya kefahaman. Okay, untuk strengthenkan awak punya teknik masuk pada soalan Chem Buddy. Jadi kena buat dua-dua. Saya mungkin tak sempat nak handle setiap kali, nak guide awak every time. So saya percaya awak pun dah besar-besar panjang. Okay, dah biasa handle keadaan PDP online. Jadi saya rasa awak boleh manage your own time. Okay, awak ada banyak subjek yang nak kena cover kan. Untuk exam ni bukan kimia saja. Banyak subjek. Okay, jadi awak manage masa. Saya hanya tolong untuk Chem Buddy, kita buat Chem Buddy. Untuk soalan pasya tu manage your own time. Macam mana bila nak study kimia, bila nak buat bio, fizik dan sebagainya kan. Modul 1 banyak 4 subjek. Modul 2 pun nak sign komputer juga kan. Ada juga yang susahnya. Kesusahan yang berbeza. Komputer pun banyak benda nak kena hafal, nak kena sambung lah apa kan. Jadi manage your own time, buat schedule sendiri. Masa pun dah tak banyak dah. Okay? Boleh ya? Okay, so saya nak buat dua benda. Satu pasya, satu Chem Buddy. Selesaikan semua soalan-soalan tu. Okay, so habis untuk 7.2, okay, kita pergi kepada conclusion lah. Okay, so as conclusion untuk 7.2, ingat balik, kita nak buat formula tadi kan? Nak list down formula. Okay, tengok sini. Okay, define acid base, dah. Identify conjugate base. Okay, pastikan sambil saya tick ni, awak boleh imagine dekat kepala, okay ini apa, ini apa. Nah, okay, related pH semua tu nanti kita list down. Define strong acid weak base, calculate pH value untuk strong dengan strong. Pengiraan untuk yang weak. Okay, penulisan KAKB, pengiraan untuk KAKB yang weak. Explain salt hydrolysis. Okay, ada 3 jenis salts. Hari ni masuk buffer, what is buffer? Describe macam mana buffer control pH, menulis Henderson-Hasselbalch equation both acid dengan base, mengira menggunakan Henderson-Hasselbalch equation before and after addition of strong acid and base. Okay, so untuk formula kita kita list. Kalau saya terlupa awak tambahkan. Yang pertama adalah KW sama dengan H3O+. Kita sama-sama nah. H minus. Yang kedua, pH sama dengan negative log H plus. Ingat, formula tidak akan diberi semasa exam. Okay. POH sama dengan negative log OH minus. Yang keempat, 14 sama dengan pH tambah POH. Okay. Lagi. Lepas tu, jelas kan? PKA, PKW tu kita jarang kira pun. Tambahlah yang kelima. PKA sama dengan negative log KA. Nampak dia ada dekat Henderson tu. PKB sama dengan negative log KB. PKW jarang kira, tapi kalau nak kira PKW benda yang sama. Okay, lepas tu saya masuk Henderson terus. pH sama dengan PKA tambah log conjugate acid over weak base. Yang ke-8, POH sama dengan PKB tambah log
conjugate base over weak acid. Terbalik pada. Sorry. Weak acid conjugate base. Conjugate acid weak base. Concentration buat concentration. Okay. Yang ini satu hafal formula. Yang kedua adalah saya nak awak notice, buatlah nota sikit berkenaan yang ini. Yang ini. Okay. Kalau strong acid macam mana nak kira. Kalau weak acid macam mana nak kira. Kalau garam macam mana nak kira. Fahamkan soalan, identify kaedah yang perlu awak gunakan. Ini. Kemudian satu lagi dekat depan sana. Kejap ya, jangan pening kalau saya gerak-gerak ni. Satu lagi. Mana tah? Yang mana? Yang ini. Yang ini yang tadilah. Okay, macam mana kita nak identify ada KA ke tak ada KA ke. Kemudian ada 5% rule untuk kita valid atau tidak valid untuk assumption. Okay, so 7.1 ni dia agak banyak lah. Okay, yang awak nak kena identify, nak kena clear it out kan. Okay, pastikan awak clear kan semua cara mengira. Kemudian sorts ni macam mana nak buat. Okay, tengok baliklah 7.1. Kita tengok siapa yang C3. C3 related ni PKA, PKB. KB tinggi, KA tinggi, PKA rendah. Kita tengok C3. Pengiraan pH, KA, KB, concentration dan dissociation constant. Describe how buffer control pH C3. Pengiraan Henderson-Hasselbalch C3 C4. Yang ini awak kena fokus untuk exam. Okay. Right. So itu sajalah untuk hari ini. So next class saya akan masuk 7.2 bahagian calculation. Ada apa-apa nak tanya ke? UPS 3. Apa hari bulan? UPS. 17 hari Bila bulan. UPS ni? 17 hari bulan. Dah bersedia ke belum? Chapter